rakaman. Okey, hopefully boleh nampak saya punya slide. Jadi saya dah buat naiklah beberapa bahan. Okay, antaranya adalah skema penyelesaian kuis 1 dengan skema penyelesaian SEM. Jadi minta awak tengoklah semaan. Tapi kita tahu kan untuk final kan masuk apa yang dah masuk dekat SEM kan ataupun quiz SEM lah kan tak akan masuk dalam final lah. Maksudnya final ni untuk kameran ganda 2 dan ke atas lah. Ganda 2, ganda 3 kan boleh ubah lah. Itu yang akan masuk dalam final Jadi kalau awak tengok kat sini ni lebih kepada awak nak semak lah markah awak ataupun jalan kerja awak dan juga untuk tahulah kat mana kesilapan dan sebagainya lah. Kemudian saya juga dah buat naik satu nota penting dan saya rasa nota ni bagus sebab dia memang letak apa yang saya nak lah yang mana nyatakan kat sini. Jadi contohnya kat sini dia terangkan tentang penggunaan trigonometric identity dalam penggantian ataupun dalam kameran secara penggantian lah, substitution. Walaupun dekat sini kameranya adalah kameran tunggal, kameran satu sahaja, satu kameran sahaja, tetapi dan kita punya pula adalah kameran ganda 2 ataupun ganda 3 dan sebagainya, tetapi selalunya kita ialah bila kita buat kameran secara satu persatu kan, mungkin kita kamerkan Y dulu kemudian X kan, ataupun X dulu baru Y. Jadinya mana-mana turutan kameran tu pun sebenarnya awak boleh gunakan yang ni kan. Mungkin kameran yang pertama ataupun yang kedua yang awak buat, awak terjumpa dengan sebutan yang macam ni kan contohnya, ataupun yang bawah-bawah ni sini kan. Jadinya awak boleh je gunakan identity. Jadinya yang penting bila awak buat kamera, awak buat pergantian ni, awak kena tukar semua. Bukan setakat awak tukar integran, integran kat dalam ni mana-mana lah. Tapi awak juga kena tukar dia punya dx ni kepada d theta sebagai contoh ataupun dt. Bergantung kepada penggantian yang awak buat dan juga batas pun awak kena tukar. Jadi bagi contoh, minta awak tengok sebab ini adalah topik yang kata topik yang kita tak cover lah sebab dia dah belajar, mungkin dah belajar masih kalkulus 1 ataupun saya tengok mungkin di peringkat matrikulasi atau asasi dan sebagainya kan. Jadinya contoh yang kita buat, kita jumpa lah macam ni kan. Kita ada macam ni, macam kita nak buat. Jadi ni kat sini nampak macam mudah kan. Contohnya kat sini saya nak tulis, contohnya kita nak kamikan, yang ni kameran yang tak ada batas lah. Dia tak ada batas, atas ke batas bawah ke tak ada jadinya kita ada let's say macam ni kita nak terhadap X jadi kita boleh agakkan kat sini adalah 1 tambah X kuasa 2 kuasa 1 kan dx. Begini jadinya kalau katakanlah kita tengok kat sini, kalau ni 1 mungkin dia asalnya dia kuasa berapa, mungkin dia kuasa, atau kita boleh bawa dia kan ke atas contohnya itu 1 dx kan, tapi macam tak logik dah pula kan, sebab kalau kita bezakan sesuatu contohnya X tambah 3 kan kuasa 2 kan, kalau kita bezakan kita akan dapat 2x tambah 3 2 tolak 1 kan, kemudian darab 1 kan, maksudnya dia punya integran, dia punya eksponen ni makin berkurang kan. Tapi yang ni negatif 1 mungkin dia datang daripada negatif ataupun nilai sebelumnya kan, takkanlah kosong kan, macam tak logik lah pula kan. Maksud saya kat sini bila kita bezakan integran punya nilai makin berkurang, tapi kalau kita kamikan integran makin bertambah kan. Kat sini kalau untuk kami nilai integran akan bertambah kan, tapi negatif 1 takkanlah kosong, jadi dia kamera ni mungkin tak sesuai lah. Ataupun kalau kita cubalah, setelah kita nak cuba juga
Dan kita cuba 1 tambah X kuasa 2 kuasa, let's say kuasa 1. Kalau bezakan, kita tak dapat bentuk ni lagi lah, kita dapat 2X. Dan kalau kita cuba kuasa berapa? Negatif 1. Kan? Kita akan dapat negatif 1 tambah X kuasa 2. Negatif 1 tolak 1 negatif 2. 2X. Which is lain daripada apa yang kita ada dekat sini. Kan? Kalau 1 dapat 2X. Kan? Kalau nilai negatif pula dapat macam ni. Which is tak sama. Kan? Kalau kosong mana boleh kan? Sebab something kuasa kosong mesti sama dengan 1. So, bila bezakan 1 dapat kosong. So, kita tak tahu. Jadi cara dia kalau awak nampak macam ni, awak kena ingat jugalah. Ialah awak gunakan, kalau kat sini, awak ada sini kan? 1 tambah X kuasa 2 kan. Awak ingat balik trigonometric function kan, kita ada macam sin theta cos theta sama dengan 1 kan. Ataupun 1 tolak sin theta sama dengan cos theta. Ni kita jumpa dalam kuliah minggu lepas. Tapi ni tak sesuai sebab 1 tolak something kuasa 2 kan. Ataupun kita boleh guna cos pun boleh ya, sebab tak ada masalah. Tetapi yang ni kalau kita tengok bentuk dia macam tan, iaitu kita ada 1 tan theta kuasa 2 sec theta kuasa 2. Kita ada fungsi ni ataupun identiti ni. Jadi awak gantikan lah. Awak ambil X sama dengan tan theta. Jadi awak akan dapat 1 tambah X kuasa 2 sama dengan something lah kan. Okay. So jadinya kat sini awak ambil X sama dengan tan theta. Bermaksud dx dt dx d theta sama dengan apa? Sec 2 theta. Ingat balik. Jadi kita bezakan tan theta terhadap theta, kita akan dapat sec 2 theta ataupun sec theta kuasa 2. Ini kuasa 2 kan. Jadi sebut kuasa 2 tu kemudian. Sec theta kuasa 2. Okey. Jadinya apa lagi? Jadi kita boleh ganti yang kat sini. Ada itu, dia adalah yang ni 1 bahagi 1 tambah X kuasa 2. X adalah tan theta kuasa 2. Jadi kita ada 1 tambah tan theta kuasa 2 dx adalah yang ni. Dx adalah sec theta kuasa 2 d theta. Okay. Kemudian yang ni 1 tan theta kuasa 2 adalah identiti. Iaitu jadinya kita dapat 1 per sec theta kuasa 2 sec theta kuasa 2 d theta. Kita kena sekejap saya tengok. Jadinya awak boleh potong. Jadi yang tinggal hanya d theta iaitu theta. Tetapi jawapan awak, soalan awak dalam bentuk X bukan theta. Jadi awak kena convert balik. Yang akan dapatkan theta ni apa? Jadi awak tengok. Awak ambil apa? Ni kan X sama dengan tan theta. Yang bermaksud theta sama dengan tan negatif 1 X. Tambah C. Sebab kita tak ada batas kan. Batas atas, batas bawah. Jadinya kita letak C. Okey, itu contoh lah. Jadinya ada beberapa lagi contoh kat sini kan. Contohnya kat sini yang ni tadi. Yang ni pun ada. Kita cuba yang ni pun sama juga. Yang ni pun sama. Yang ni ibarat sama macam hari tu. Kita gunakan sin. Kita awak tengoklah sebab kita akan jumpa banyak kali. Benda ni. Dan ada exercise kat sini awak boleh cuba. Itu asal substitution tu lah. Ni kita tengok topik yang tak adalah baru pun kita pernah belajar sebelum ni, iaitu kamaran ganda 3 ni dalam, kamaran ganda 2 dalam koordinat kutub. Jadinya kutub kita kena ingat dia berbeza sikit dengan koordinat segi 4 ataupun koordinat Cartesian, sebab kutub ni dia ada 2 elemen sama macam x, y seluruh ni, tapi 2 elemen tersebut bukan dikira
sebagaimana X dan Y dikira. Iaitu kita ada theta dan kita ada R. Theta dan R. Yang berbeza. Berbeza dengan X dan Y kan. Sebab sebelum ni kalau kita ada titik macam ni, kita akan terangkan dia berapa jarak daripada arah X, berapa ada arahnya pada arah, ataupun berapa jaraknya pada arah Y. Jadi kita namakan dia XY. Tapi sekarang ni berbeza, sebab kita bukan nak cerita titik tersebut dalam sebutan X dan Y, tetapi kita nak sebutan R dengan theta. Kan? Yang mana R adalah jejari lah. Adalah jejari. Saya nak padam sikit. Sini. Kat sini. Okey, saya guna lukisan yang sama je. Okey, kat sini kita nak sebut dia, itu jarak titik tersebut daripada asalan, daripada pole, daripada kutub. Ini namakan R, dan kemudian sudutnya daripada paksi X positif lah, dia panggil apa itu, ni pole, ni tak ingat namanya apa, kan? Okey, daripada sini. Ini memang asas yang kita dah tengok dalam mula dulu, kan? Iaitu begini, katalah awak diberi begini, maka koordinatnya adalah R theta. Okey. Kemudian katalah kita tahu R dengan theta ni dia boleh jadi negatif. Boleh jadi negatif. Ingat balik sebelum ni kita tengok kan, kalau R negatif maka kita kena pantulkan dia pada pole, iaitu dia kena ada dekat arah sini. Okey, arah belah sini kalau dia negatif. Maksudnya kita kena lukis dulu, kemudian apa yang kita dapat tu kita pantulkan. Jadinya kat sini, katalah kita ada satu gambar macam ni. Kita ada gambar macam ni. Ini senang je kalau kita nak kamerkan dia. Senang je kalau kita nak kamerkan dia. Saya nak ambil, saya padam dululah yang ni. Selalu sangat keluar kan. Begini. Jadi katalah kita nak ambil apa saya nak cakap kita nak kamerkan dia lah, ataupun bukan, kita nak describe dia, kita nak terangkan dia, kita nak terangkan dia sebagai, katalah ni rantau R. Kita tahu kalau R dia ada dua komponen, iaitu R dengan theta. Sebelum ni kalau kita ada begini, kita akan ambil jalur, dan kita akan gerakkan jalur tu. Dan kita dapatlah AB, let's say, dan CD. Tapi sini dia berbeza sikit sebab jalurnya memang ada juga jalur, tapi jalurnya adalah dia bermula daripada sini, tetapi dia akan tetapkan di pole. Jadi kita akan tarik dia arah macam ni. Jadi jalur kita gini ya, gini sampai habis. Ini saya tanya awak, apakah R dalam sebutan koordinat kutub? Jadi yang awak buat R sama dengan pasangan R theta, yang mana R untuk setiap garis ni, R adalah daripada 0 sampai 2. Sebab R adalah jarak kan. Jadi R daripada 0 sampai 2. Dan theta daripada 0 sampai habis sini, iaitu pi per 2. Jadi kat sini, kita tengok kat sini, kenapa R daripada 0 sampai 2? Kan? Sebabnya, untuk mana-mana nilai theta, kalau katalah nilai ni adalah theta 1, panjang dia sentiasa, titik ataupun batas bawah sentiasa pada
pole ataupun asalan, batas yang belah sini yang lebih besar sentiasa pada jejari bulatan. Itu dua. Sama juga di sini, batas yang lebih kecil, saya nak panggil bawah pun tak bawah juga kan. Batas bawah ke batas kiri, saya pun tak pasti. Saya gunakan batas yang lebih kecil di pole, batas yang lebih besar pada jejari dua. Sama juga. Kat sini bersama, jadi SY 0/2. Jadi kat sini, untuk apa-apa nilai kita, daripada 0 sampai pi/2, panjang jalur kita sentiasa 0 sehingga 2. Tak berubah. Seolah-olah bentuk macam ni lah. Ni adalah analogus kepada ni, lebih kurang sama juga. Kan, cuma ni dalam koordinat kutub. Okey. Jadi kalau awak jumpa macam ni, senang je awak nak kamikan ni. Senang je awak nak kamikan dia. Atau kalau nak cari luas, awak tak perlu kamikan pun, awak tahu ini adalah ini adalah 1/4 daripada luas bulatan. Kalau nak cari luas lah. Tapi tak semestinya. Okey, jadinya dalam koordinat kutub, kita ada R, theta. Kena ingat, kalau siapa yang tak ingat. Kalau orang tanya, ataupun kalau soalan tanya, kan, apakah hubung kait XY dengan R theta? Kita tahu kalau ni R, ni sudut theta, yang ni adalah sudut sebelahan kan, iaitu X, X kat sini adalah sama dengan R cos theta. R ni kira panjang hypotenuse lah. Jadi kat sini, Y adalah R sin theta kan, sebab kita dah ada hypotenuse, kita dah ada angle. So kita boleh dapatkan sudut opposite dengan adjacent, sudut sebelahan. Okey. So hopefully awak, saya rasa benda ni awak dah agak familiar lah. Okey, jadi kat sini ibaratnya macam kita yang pertama dulu. Ibaratnya yang pertama ni macam awak ada suatu rantau. Saya nak buat gini. Y, X. Katalah awak ada suatu boleh tak apa. Katalah ni A, B, okey. Jadinya kat sini, katalah jalur awak macam ni. Awak akan gerakkan dia ke arah X, arah kanan. Gerakkan boleh, tak ada masalah. Sebab memang jalur ni dapat menutupi keseluruhan ruang ni bila kita gerakkan. Dan kemudian batas atas, let's say ni adalah FG contohnya, ataupun FX. Yang bawah ni adalah GX, bukan FG tapi FX, ni adalah GX. Okay, jadinya bila awak gerakkan, batas atas dan bawah sentiasa berubah-ubah. Tetapi walaupun berubah, tapi batas atas sentiasa berada pada lengkung FX, batas bawah sentiasa berada pada lengkung GX. Jadinya itu dah cukup baik dah. Sebab kalau macam tu, maklumat yang kita dapat ni dah kira cukup lah. Kita boleh lakukan kamiran lah. Jadi cara dia, ingat balik. Kalau kita lakukan kamiran, ini just AB untuk X, dan Y sama dengan GX, contohnya FX. So sini mungkin saya gunakan nama lain, mungkin HXY, DYDX. Ini kalau macam ni. Sama juga macam ni. Awak ada batas sini, alpha, awak ada beta. Saya nak ambil semua ni. Okey, jadinya awak punya jalur awak macam ni. Tak tegak tapi dia berada pada boundary ni, pada sepadan. Okay. Awak nak gerakkan dia dengan pada sudut di sini. Okay. Jadi awak tak ada masalah, awak akan sentiasa dapat menutupi inilah ruang ni. Cumanya batas awak berubah-ubah. Tapi tak apa, baiklah sebab
batas yang lebih besar sentiasa berada pada fungsi dan batas dan batas bawah atau batas yang lebih kecil sentiasa berada pada fungsi yang ditutup ni, iaitu R1 theta. Jadinya dia adalah lebih kurang sama je. Kan? Okay. Jadinya kalau awak nak kami kan, kamera lain sikit lah, tapi kalau awak terangkan, kalau sini batas awak macam ni kan, kiranya batas awak R, boleh buat XY, yang mana X berada daripada A dan B, kemudian Y berada pada GX FX. Di sini sama juga. Awak ada R sama dengan R theta, yang mana R daripada, theta daripada alpha sampai beta. Sekejap ya. Kemudian kat sini kita R2 dengan R1. Jadi R berada antara saya tinggal di sini. R2 theta dengan R1 theta. Macam itulah. Dalam kes sini kita ada R1 dan R2. Tapi dalam kes ni R1 dia adalah berada dekat sini. Jadinya kalau yang ni lebih kurang sama. Kan? Tetapi kita ada R sama dengan, ni sama. Theta pun sama daripada alpha ke beta, sebab jalur kita begini. Kalau kita panjang, bila kita gerakkan melawan arah jam, dia jadi macam ni lah. Jadinya kat sini kita punya R theta, kerana theta kita daripada alpha ke beta. Sini sampai sini. Kemudian R kita. R kita, batas atas, ataupun batas yang lebih besar sentiasa berada pada lengkung R2. Jadi kita tulis R2. Tetapi batas yang lebih kecil sentiasa berada pada pol. Yang ini pun sama pada pol. Yang ini pun sama pada pol, pada kutub. Ini pun sama. Jadinya, kita buat macam ni je lah. Okey. Ini sama juga macam kalau awak ada dalam koordinat segi 4, awak ada macam ni. Ibaratnya, sini A, sini B, kerana awak ada di sini ada fx, kemudian sini ada keasalan. Ibarat macam itulah. Jadi kalau di sini rantau awak adalah R, X, Y. X daripada A sampai B. Y daripada Y ni adalah rantau dalam rantau ni, iaitu fx. Kemudian Y mesti lebih besar ataupun dia sama dengan kosong. Jadi sama macam ni. Okey, kalau macam ni pula, macam mana kan? Yang ni dia putar habis. Dia putar habis. Dia bermaksud theta dia daripada alpha, sudut dia daripada alpha sampai alpha tambah 2 pi. Maksudnya dia cukup lah 2 pi bulatan ni kan, daripada alpha hingga alpha tambah 2 pi, bermaksud 2 pi tolak maksudnya cukup lah alpha tambah 2 pi tolak alpha dapat 2 pi. Jadi cukup satu bulatan iaitu 2 pi. Jadi saya ambil kat sini, kita nak tulis macam ni. Ni kita bermula di sini. Setelah ni kita punya kutub lah. Ni mungkin paksi Y, just nak nampakkan jelas. Kita bermula daripada alpha. Kita gerakkan jalur kita ni melawan arah jam. Okey.
dia akan pusing lah. Dan sampailah tamat kat sini, iaitu alfa tambah 2 pi. Kita namakannya sebagai beta. Pusing arah lawan jam. Jadi R kita adalah, ini hijau pula. Ini R capital adalah R theta, yang mana alfa ataupun theta lebih besar daripada ataupun sama dengan alfa, sebab kita mula daripada alfa. Bukan kat sini, tapi dekat betul lah, dekat sini lah kan. Jadi alfa kita ni, alfa sampailah alfa tambah 2 pi, yang ni adalah beta. Dan R dia, radius jari adalah, sentiasa kat sini batas yang lebih besar sentiasa berada pada lengkung R2 theta. Jadi kita tulis R2 theta, dan sentiasa batas yang lebih kecil berada pada pol. Kalau yang ni, dia kat sini. Kalau sini, dia pun kat pol juga. Kan? Mana-mana pun batas luar ataupun batas yang lebih besar, batas yang lebih kecil ni sentiasa berada dekat pol. Jadinya kita gunakan kosong. Sebab apa kosong? Sebab R adalah jarak. Jarak daripada satu titik ke asalan. Jadi kalau titik tu sendiri berada di asalan, maka jaraknya mestilah kosong. Okey. Ini pun sama. Sini pi per 6 sampailah pi per 4. So kita buat macam ni. Kemudian R kita 1.5 inilah 2. Jadi di sini batas kita adalah nombor, bukan fungsi. Jadi cantiklah. Jadi dalam bentuk tak tahu nak panggil apa ni, bentuk sektor yang macam ni dapat ni, maksudnya dia adalah bentuk kalau dapat bentuk rantau macam ni, maka dia adalah nombor lah. Bila nombor, maka lagi mudah kita nak kamikan. Awak boleh tengok sendiri. Selalunya kalau kamera ganda 2 ni, memanglah kita dah tahu yang dia gunakan untuk mencari isi padu. Tapi dengan syarat, kalau cari isi padu, F mesti positif. Kan? Ibaratnya, kalau ingat balik, kita belajar dulu, saya pun selalu tunjukkan dalam kelas. Katalah kita ada fungsi satu dimensi. Kalau kita ada macam ni. Pun awak ada macam ni. Kan? Daripada A sampai B. Ini bukan fx, ni adalah y. Ini adalah fx. Kan? Jadinya kalau macam ni, saya kata dengan awak nak cari luas. Jadi A, sebenarnya awak kamikan fx dx A ke B. Tetapi katalah awak ada berbeza sedikit, awak ada macam ni, ataupun katalah awak ada macam ni. Ni A, ni B. Kalau awak menggunakan formula yang sama, awak gunakan B daripada A ke B, fx dx, dia tak sama, dia bukan luas. Sebabnya ini nilainya positif. Dan di sini nilainya adalah negatif. Jadi tak boleh. Jadinya kalau begini, maka caranya adalah awak kena cari titik persilangan. Let's say titik persilangan ni ataupun perlintasan X adalah C. Jadinya A adalah daripada A sampai C, awak akan letak negatif fx. Sebab nilai kat sini, nilai fx, nilai fungsi kat sini sentiasa negatif. Kan? Jadi awak akan letak negatif fx supaya negatif jadi positif, tambah C ke B, di sini positif, tak ada masalah. Kan? Sebab
fx adalah positif. Sentiasa berada pada paksi y positif kat sini. Kan? Yang ni negatif. Jadinya positif tak perlu buat apa-apa lah. Yang nilainya dah memang negatif, contohnya nilai dekat sini ke, kat sini ke negatif kan. Kita kena letak negatif kat depan. Okey, itu untuk luas lah. Okey, jadinya sama juga macam ni. Kalau nak cari isi padu contohnya, awak kena make sure F awak ni, fungsi F adalah positif. Okey, kalau negatif, maka ibaratnya kalau negatif kalau F tu ada yang negatif, ada yang positif, ibaratnya macam ni, iaitu bila awak kira macam ni, ibaratnya awak akan tolak nilai yang positif, tolak negatif. Maksudnya kalau hasil kamiran adalah negatif, bermaksud luas pada negatif lagi besar daripada positif. Macam itulah dan sebagainya. Okey, jadinya kat sini F kena sentiasa positif. Okey. Sekarang ni kita nak buat kamiran. Kita nak buat kamiran pada kamiran ganda 2 pada koordinat kutub. Apa formulanya? Apa formulanya? Okey, sekejap je. Saya tengok sekejap. Okey, kalau awak nak buat kamiran ganda 2, koordinat kutub ini memang awak kena ingatlah sebab ramai juga pelajar yang tertinggal, dia tak ingat formula kan. Bukan nak ingat apa pun. Okey, sebenarnya kalau awak nak kamirkan, okey, sekejap saya tengok. Katalah awak diberi suatu rantau R, iaitu R ni diterangkan oleh koordinat kutub, maka R dipanggil sebagai rantau kutub. Let's say R ni, katalah awak ada R begini, rantau kutub yang mana dia dibatasi oleh theta dibatasi daripada alpha sampai beta. Dan kemudian R adalah R2 kecil dah pula, di mana theta daripada alpha ke beta, kemudian R jarinya adalah sentiasa lebih besar atau sama dengan R1, dan juga pada masa yang sama lebih kecil ataupun sama dengan R2. Kan, maka kalau kamirannya, kalau nak kamirkan F, saya tulis macam ni, diberi R dan fungsi F R theta. Sebenarnya kita ada F XY, tapi kita tak perlukan XY. Kita panggil R theta. Maka kalau kita nak kamirkan F R theta terhadap rantau R, ataupun pada rantau R, buat macam ni. R, kemudian F R theta, R dr d theta. Maksudnya kita kena ada R. Saya tunjukkan dia punya derivation kat sini, tapi tak perlu pun, tak perlu faham pun tak apa. Jadi kita perlukan yang ni je. Okey, iaitu kena ada R kat sini. Sama dengan dia bergantung. Kita kalau kat sini kita tengok R dr d theta. Jadi kat sini sini mestilah theta, theta dekat luar lah sebab sini theta dekat luar. Jadi theta antara alpha dengan beta. Kemudian R daripada R1 sampai R2. Itu F R theta R dr d theta. Okey. Jadinya tak ada beza sangat pun dengan kamiran pada koordinat Cartesian. Tak ada beza sangat pun, kecuali awak kena letakkan R kat sini. Jangan lupa yang tu.
Sebab saya ingat kalau tak letakkan R, ada setengah pelajar even dalam exam pun dia lupa kan. Sebenarnya bila orang yang buat soalan, bila memilih soalan lah kan, dia akan pilih yang tricky lah. Jadinya kalau awak letak R, awak boleh selesaikan benda tu. Tapi kalau awak tertinggal R, dia akan jadi complicated. Awak tak boleh nak ringkaskan. Jadi awak tak boleh nak selesaikan sampai habis. Okey, jadinya kena ingatlah ya, letak R tu. Okey, nanti kita akan tengok contoh lah. Okey. Ada soalan ke sampai sini? Ada ke? Tak ada tak apa. Okey. Okey, sekarang ni kita diberi suatu apa ni? Anulus. Anulus ni bentuk donat lah, 2D. Jadinya kat sini contoh satu. Okey. Contoh satu, kita ada anulus. Anulus ni 2D. Kan kalau 3D dipanggil torus. Macam bulatan lah, 2D bulatan, 3D adalah sfera. Sama jugalah. Kalau anulus dia bentuk macam ni, 2D. Kalau 3D dia adalah dia bentuk donat. Bentuk donat macam tu. Ataupun kalau besar sikit. Macam ni. Ni kan. Dan dia ada rongga lah kat tengah ni. Tapi boleh jadi tak berongga pun. Tak ada masalah. Okay. Sebenarnya senang cerita bentuk donat. Okey, jadinya kita nak soalan ni mungkin macam ni. Mungkin dia kata mungkin tak bagi lukisan pun. Dia sebut rantau R adalah satu anulus yang mana terhasil daripada dua bulatan dengan jejari 1 dan punca kuasa 2 bagi 5. Kemudian nilaikan kameran fungsi fx, y terhadap anulus tersebut. Kan? Jadi kita ada anulus, kita beri anulus terjadi daripada bulatan yang jejarinya 1 dan juga punca kuasa 2 bagi 5 kan. Jadinya bulatan pertama jejarinya 1. Bulatan kedua adalah 5. Punca kuasa 2 bagi 5. Sorry tak ikut scale. Mungkin macam ni. Ini pun sama. Jadi ni anulus awak. Okey. Kemudian awak nak kamikan. Okey. Kat sini awak nak kamikan ni adalah awak punya R. Jadi awak nak kamikan R dibagi dalam sebutan Cartesian. Tak ada masalah, kita boleh cuba. Okey, macam mana kita nak buat? Kalau kita guna, let's say kita nak guna Cartesian. Kita nak guna Cartesian macam mana? Kalau kita, saya nak copy paste satu lagi gambar ni. Boleh ke? Boleh. Okay. Kalau kita nak guna Cartesian sebagai contoh, kita buat macam mana? Let's say kita draw satu ataupun kita lukis daripada sini. Kita nak gerakkan dia kepada arah X positif lah. Kita punya batas ni makin kita punya jalur ni makin panjang. Tapi dekat sini dia dah disconnect. Sini pun dia disconnect lagi. Jadinya macam tak boleh je kan. Kita tengok macam mana. Okay, kita tengok kat sini. Kita start dari sini. Jadi kat sini kita gerakkan. Batas atas adalah sini. Batas bawah sini. Tak ada masalah. Sebab dia ada dalam lengkung yang sama. Sini pun sama. Batas atas sentiasa ada dekat lengkung sini. Batas bawah kat sini. Sini, batas atas sini. Batas bawah sini. Okay, sini batas atas sini. Batas bawah yang mana? Adakah ini batas bawah? Adakah ini batas bawah? Kita pun tak tahu. Okay, jadi sukarlah kita nak buat kameran. Jadi cara yang mudah,
Cara yang mudah adalah kalau saya macam mana nak buat? Sekejap ni saya fikir. Kalau luas kita boleh tolakkan dia kan, ataupun kalau isi padu kita boleh tolakkan dia, tapi ini tak semestinya isi padu. Sebab ini adalah fxy kan. Jadi katalah y negatif, contohnya ini adalah kawasan x dan y lebih kecil daripada kosong. Ini adalah kawasan x lebih kecil daripada kosong. Ini adalah kawasan y lebih kecil daripada kosong. Ini adalah kawasan xy lebih besar daripada kosong. Jadinya bentuk ni dia berada dalam kalau kat sini let's say yang ni sentiasa positif, kat mana-mana pun dia berada. Ini y kan, contohnya kalau kat sini kan, so kat sini kan, bila y negatif kita tak tahu nilai mana lagi besar. Jadi kemungkinan akan ada nilai yang kat sini yang positif ataupun negatif, saya tak pasti kan. Jadinya sukar sikit kita nak pecahkan dan sebagainya. Jadi tapi cara yang lebih senang adalah kita gunakan koordinat kutub. Nak kutub, kita mula daripada sini, jalur kita batas bawahnya 1 ataupun batas yang lebih kecil 1, batas yang lebih besar adalah punca kuasa 2 bagi 5. Kemudian kita gerakkan dia kita ibaratnya dia ada angsel dekat sini kan. Jadinya macam ni lah kan jalur kita. Kita tak tepat. Ibaratnya macam itulah. Dia punya sentiasa pusatnya sentiasa berada di asalan. Okey. Sampai mana sampai habis kan. Jadi kalau dalam kes ni kita tengok, kalau kita nak tulis kan, R kita okey, ataupun theta, sudut kita bermula daripada kosong sampai habis kita pusing kan, sampai 2 dan R kita. Bila theta sama kosong, batas yang lebih kecil adalah 1, batas lebih besar adalah punca kuasa 2 bagi 5. Jadi kita ubah sikit, R sentiasa 1, sini pun sama. Jadi tak kisahlah nilai theta kita, batas yang lebih kecil ataupun batas bawah kita ni sentiasa 1. Jadi kita letak R lebih besar ataupun sama 1. Kemudian batas yang lebih besar ataupun batas kanan kita ataupun batas atas sentiasa berada pada bulatan dekat sini. Itu nilainya punca 5. Gitulah jadinya kameran kita. Okey. Kita nak kamerkan dia. Kita nak kamerkan dia. Tulis balik. Okey, jadi saya nak kamerkan terhadap kat sini. Saya boleh buat mana-mana dulu sebab semuanya adalah nilai. Nombor ini saya nak buat theta daripada kosong sampai 2 pi, R daripada 1 sampai punca 5. Kemudian dalam kurungan. Ini apa? X kuasa 2. Kita tahu X adalah R cos theta. Y sama R sin theta. Jadi yang kita ada R kuasa 2 cos theta kuasa 2 tambah R sin theta. Kemudian dA. Kita tahu dA adalah R dr d theta. Ingat balik formula dia. Kat sini kita tunjukkan R dr d theta. Okey, R dr d theta. Kita kena check. Kalau ni R, kat dalam pun mesti R. Kalau ni theta, kat luar pun mesti theta. Jadi kalau sini theta, maka kat dalam ni adalah theta lah, kena ubah Y lah. Okey, kita dapatlah. Jadi kita nak selesaikan dia. Selesaikan, kita kamerkan dengan mana dulu? Dengan R dulu. Kita dapat kat sini
cos theta kuasa 2 adalah dianggap pemalar sebab dia theta dia tak bergantung dengan R. Jadinya R kuasa 3 per 3 tambah kat sini sin theta adalah pemalar. Jadinya R kuasa 2 per 2. R kuasa 2 per 2. Sorry, saya tertinggal. Kita darabkan dulu, darabkan dengan R ni dulu. R yang datang bersama dengan dA ni tadi, iaitu R dA theta. Yang ni kita darabkan dulu. Jadi kita dapat 2 pi /1 punca 5. Yang ni dapat R3 cos theta kuasa 2 tambah R2 sin theta di R di theta. Jadi kamikan terhadap R. Yang ni pemalar. Ni pun pemalar. Kamikan dapat R kuasa 4 per 4 cos theta kuasa 2 ni kekal sebab dia tak bergantung dengan R. Dan R kuasa 2 jadi R kuasa 3 per 3 sin theta. Kemudian ganti dengan batas ni. Ganti dalam R, bukan dalam theta. Ganti dalam R. Biasa kita tulis R kat sini. Sampai kita dapat dekat sini. Kita nak buat ni. Sampai kita selesaikan. Sampai kita dapat macam nak selesaikan dia. Kita nak kamikan terhadap theta kan. Okay, ni tak ada masalah. Sin theta boleh kamikan terhadap theta. Cuma ni cos theta kuasa 2 ni macam mana kita nak kamikan terhadap theta. Yang kita tengok sebelum ni kita kena guna rumus separa, iaitu cos 2 theta sama dengan 2 cos theta kuasa 2 tolak 1. Jadi kita nak gantikan ni. Jadi kita dapat cos theta kuasa 2 sama dengan cos 2 theta campur 1 bahagi 2. Kita tak boleh kamikan kuasa 2 kat sini. Jadi kita terpaksa convert macam ni. Okey. Sebab apa? Nanti saya terangkan. Okey, jadi kita gantikan. Kita dah dapat dah cos theta kuasa 2 adalah cos 2 theta tambah 1 bahagi 2. Kita masukkan kat sini. Yang ni kekal, tak buat apa-apa. Okey, lepas tu baru kita boleh kamikan. Dan macam ni, kita ringkaskan. Dan kita boleh kamikan. Kita boleh kamikan. Sebab apa? Sebab yang ni adalah pemalar. Jadi yang ni kekal, dapat kamikan sin theta dapat negatif cos theta. Dapat cos theta, negatif dia letak depan. Dan yang ni pula, cos 2 theta, kamikan dapat sin 2 theta bahagi 2. Kan? Jadi ni nak tunjukkan, just in case ada yang tak tahu, kenapa kita tak boleh kamikan cos 2 theta. Contohnya, katalah awak diberi buat macam ni. Saya nak kan, awak diminta untuk kamikan cos theta kuasa 2. Disebut cos theta kuasa 2 adalah cos theta squared. Sebab kuasa 2 di tengah ni bermaksud kuasa 2 untuk keseluruhan. Bukan hanya cos saja kuasa 2 ataupun theta saja kuasa 2, tetapi cos theta tu kuasa 2 sebenarnya. Okey, kita tahu kamiran bermaksud dia punya integrand mestilah asalnya lebih besar sebanyak 1 unit. Contohnya, kalau kita nak bezakan, ni untuk siapa yang tak tahu, kita nak bezakan cos theta kuasa 2. Kan? Jadi kita akan dapat 2 cos theta 2 tolak 1 iaitu 1. Kemudian kita dapat apa lagi? Negatif sin theta. Sebab kita bezakan dia. Jadi kita dapat negatif 2 cos theta sin theta. Jadi ni kat sini ataupun kalau kita buat cos 3, kita akan dapat 3 cos theta kuasa 2, kita bezakan ni, kemudian negatif sin theta. Jadi negatif 3 cos theta kuasa 2 sin theta. Jadinya kita tak boleh nak dapat kamiran
yang memberikan gambaran untuk ni. Sebab kalau kita bezakan yang begini pun kita akan dapat cos theta, itu sama dengan ni, tetapi kita tak ada sin. Kalau kita ada sin, kita boleh terus kamikan lah. Tapi sekarang ni kita tak ada sin. Jadinya kita kena convert dia lah. Convert dia kita macam ni lah. Cos theta kita tahu identiti kepada trigonometric function ni begini kan. Jadinya kita boleh buat begini. Cos theta cos 2 adalah cos 2 theta tambah 1 per 2 di theta. Kita ada 1 per 2 cos 2 theta tambah 1. Jadi kita kalau kita tengok, oh ni cos, sorry, 1 senang je. Kita kamikan akan dapat theta. Tapi cos 2 theta. So kita agak-agak lah kan. Jadi kita rasa-rasa, ini mesti datang daripada sin 2 theta. Tak boleh bezakan, kita dapat 2. Sekejap. Sin 2 theta bezakan dapat cos 2 theta. Kemudian bezakan kat dalam, kita dapat 2. Kita dapat 2. Okey, jadinya untuk dapatkan ni balik, kita kamikan. Kita kamikan terhadap theta. Jadinya kami beza, dapat balik diri dia. Yang ni kekal. Jadi kalau nak kamikan cos 2 theta, kita bawa je 2 ni kat bawah ni. Macam ni. Kan? Jadinya kalau macam ni, senang je, kita teruskan setengah. Cos 2 theta adalah setengah sin 2 theta tambah 1, kamikan terhadap theta dapat theta. Jadinya, ni contohlah. Jadinya kalau awak dapat cos 2 theta, cos theta cos 2, dia memang tak boleh nak selesaikan. Jadi awak terpaksa convert kepada bentuk gunakan formula rumus separa tu kan, identiti separa tu kan. Ni dah belajar dulu kan, saya just recap balik kenapa kita buat macam tu. Jadi kat sini, daripada cos theta cos 2, kita jadikan cos 2 theta. Dan macam ni, baru kita boleh senang nak kamikan dia. Kita tak buat check sendiri, try buat sendiri. Okey, kat sini, ni dah senang dah. Okey, sebab sin, ni gantikan je. Gantikan je. Okey. Ni susah sikit kot, saya tak nak buat yang ni. Okey, kita tengok yang lain. Sikit je, sebab kita sambung minggu ataupun hari Jumaat. Ni contoh lah, contoh. Sekejap ya. Contoh, awak diberi suatu pepejal. Pepejal ni yang paling mudah lah, sfera ataupun hemisfera dalam kes ni. Dia minta awak cari isi padu. Dia minta awak cari isi padu. Kan, jadinya sfera. Contoh 3. Sebenarnya banyak lagi, nanti kita akan tengok. Contohnya kalau kita ada dua permukaan atau dua permukaan yang bersilang. Jadi persilangannya akan memberi suatu persilangannya adalah 2D lah, bulatan ke apa lah kan. Jadinya dibatasi oleh permukaan tersebut. Dengan persilangannya kita kena cari isi padu pepejal. Nanti kita akan tengok nanti. Tapi dalam kes ni kita tak ada persilangan pun. Kita memang diberi satu permukaan yang begini, sebenarnya persilang juga, tapi bersilang dengan paksi XY contohnya dalam kes ni. Jadi bagi kita bentuk macam ni, dia minta kita cari isi padu contoh. Macam mana? Contohnya kalau kat sini kita ada sfera. Pertimbangkan sfera begini, dia jarinya A. Dia jarinya A. Kemudian dia kata cari, dia nak cari isi padu lah. Ini kita ada ini.
X, Y, Z. Macam ni. Dan okey, dia jarinya A. Ni negatif A. Kan dia minta kita cari. Jadi kat sini kita tahu persamaan sfera. Kadang-kadang dia tak bagi awak tahu persamaan sfera. Jadi awak kena tahu lah. Persamaan sfera adalah asalnya X tolak A kuasa 2, Y tolak B kuasa 2, Z tolak C kuasa 2, sama dengan R kuasa 2. Di mana A, B, C adalah pusat. R adalah jari. Tapi dalam kes ni A, B, C adalah kosong lah. So bila A sama dengan B sama dengan C sama dengan kosong, maka kita dapat X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2 sama R kuasa 2. Jadi contoh ni kat sini, saya lupa nak tulis, cari luas. Ataupun cari isi padu G. Ini adalah G. Jadi kita ada persamaan X, Y, Z. Jadinya kita kena tentukan ketinggian dia. Di kat sini kita dapat F X, Y sama dengan Z sama dengan kita nak Z je. Jadi R kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 punca kuasa. Jadinya tak habis lagi sebab kat sini Z kuasa 2 yang bermaksud R kena tambah tolak. Tapi kita punya hemisfera ni berada pada paksi Z ataupun pada bahagian Z positif. Dia sentiasa berada di atas satak XY. Jadi kat sini sentiasa Z lebih besar ataupun sama kosong. Jadinya kita tak perlu puan yang negatif ni. Kita hanya perlu yang positif saja. Jadinya fungsi kita F adalah sebenarnya nilai Z. Begitu. Jadinya kita nak kamikan isi padu. Nak kamikan isi padu V macam mana? G ataupun bukan G. Sebenarnya G ni adalah pepejal ni kan. Tetapi kita nak kamikan ni kita perlukan R F X Y dA. Sekarang ni kita kena tentukan R. Apa kan? F X Y kita dah ada. Itu ni. dA kita boleh gunakan koordinat sfera ataupun koordinat koordinat kartesian atau koordinat kutub. Ini kita akan sambung lagi dalam kelas hari inilah, hari Jumaat lah. Okey. Jadi yang minta awak tolong tengok ada banyak contoh sebenarnya saya bagi kat sini. Contoh 4, contoh 5, contoh 6, contoh 7, contoh 8 dan sebagainya lah. Minta awak tolong tengoklah. Ada apa soalan sampai sini? Ada tak? Okey, tak apa. Kalau tak ada tak apa. Okey, kalau ada soalan apa-apa just later boleh terus email saya lah. Okey, itu saja saya akan buat naik lah nota ni dan juga video seperti biasa. Walaupun yang tengok pun 2-3 orang je kan, saya boleh nampakkan berapa banyak view. Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.